tiada la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa usalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ba'd. Al-Fadhilah Tuan Imam kita, para jawatan kuasa Masjid Ridwaniyah, Ashabul Fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, apa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah bulan sudah kita terpaksa tangguhkan kuliah subuh kita, yang topik kita tentang ukhuwah Islamiyah masih lagi berbaki. Jadi saya nak bawa beberapa potong ayat yang kita boleh kongsikan bersama pada pagi ini, insya-Allah. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qauman min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ayat ke-11 daripada surah Al-Hujurat. Satu surah yang tidak berapa panjang, tapi begitu banyak perintah dan larangan Allah Ta'ala dalam surah itu. Tuan-tuan, kita masih lagi dalam skop ukhuwah Islamiyah, yang mana Islam menyuruh kita bersatu padu, berkasih sayang sesama umat Islam. Namun di sana ada beberapa perkara yang membawa kepada permusuhan, perpecahan, pergaduhan sesama umat Islam. Antara faktor utama yang menyebabkan kita boleh bergaduh, boleh bersengketa sama kita, ialah yang disebut Allah Ta'ala sana, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai orang yang beriman. Tuan-tuan, acap kali kita tengok dalam Quran, bila ada perintah, bila ada larangan, Tuhan sentuh tentang iman. Rasanya tak pernah jumpa kita Tuhan kata ya ayyuhalladzina aslamu. Yang selalu kita jumpa dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Walaupun kita faham takrif iman itu benda yang duduk di hati, majoriti ulama akidah menyentuh bahawa iman itu perkara di dalam hati. Rukun iman juga bersabit tentang kerja-kerja hati. Namun hati itu ataupun iman yang duduk dalam hati itu perlu dibuktikan. Ada kesan dia. Dalam bahasa Arab dipanggil samarah. Ada hasilnya. Kalau kita hari ini, outcome kita panggil. Apa bukti dia? Apa hasilnya? Sesuatu benda yang kita ada. Macam kita suka ke seseorang, mesti ada bukti, mesti ada tunjuk. Kita sayang kat rumah kita, beli barang elok-elok bagi kat dia, layan elok-elok. Ni kata sayang, tapi cakap macam cakap dengan musuh. Sebab tu dalam Islam, muasyarah di kalangan ahli keluarga itu sangat disuruh menghidup dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus. Tuan-tuan, kalimat yaskhar merujuk kepada peleceh lah, bahasa mudah kita nak bagi faham. Saya tak faham bahasa Melayu yang tepat nak terjemah yaskhar ni apa dia. Kita suka peleceh kawan. Ada orang dia peleceh kawan dia pasal kawan dia gemuk. Ada orang peleceh kawan dia pasal kuih kering.
Ada orang peleceh kawan dia pasal bantut. Ada orang peleceh kawan dia pasal hitam. Ada orang peleceh kawan dia pasal tak kaya. Macam-macam. Perkara ini pernah berlaku di kalangan para sahabat sendiri. Kalau tak silap saya, Ibnu Mas'ud, sahabat yang besar lah, antara sahabat yang agung. Kalau dibincangkan ilmu fiqh, antara berapa sahabat yang meriwayatkan fiqh yang kita pakai sampai hari ini, antaranya Ibnu Mas'ud, kalau tak silap saya. Dia ni orang dia kecil lah compare dengan orang Arab. Kalau orang Melayu mungkinlah tak rasa kecil kot, wallahu alam. Jadi bila kawan-kawan tengok betih dia tu, orang pekat gelak kan. Orang Arab jenis besar, badan besar, tegak. Tengok-tengok kawan kemere, orang Kedah kata. Orang Kedah kata kemere. Tahu kemere? Kurih lah, halui. Jalan pun tak apa nak ni kan. Macam tu lah contoh lah. Jadi ada kawan-kawan yang gelak tengok dia. Bukanlah maksud menghina, mungkinlah benda tu jadi bahan lawak. Nabi tegur para sahabat. Nabi tegur para sahabat. Ya, walaupun nampaknya kawan tu kurus kering, halus banding dengan kawan-kawan lain, tapi Nabi kata betih dia yang kecil itu lebih besar daripada bukit Uhud pada pandangan Allah Ta'ala. Lebih besar daripada bukit Uhud pada nilaian Allah Ta'ala. Itu Nabi tegur para sahabat. Mungkin zaman tu tidak ada larangan lagi, mungkin. Jadi benda itu mungkin dianggap sebagai gurauan. Kita pun selalu macam tu kadang-kadang. Kadang-kadang kita rasa benda tu jadi bahan lawak, jadi model sembang. Kita ambil kawan kita jadi bahan. Istilah hari ni, istilah budak-budak hari ni, jadi bahan. Jadi model buat gelak. Ya, macam-macam lah. Kita kutuk kawan tu rambut dia tak comel lah. Kita kutuk kawan tu bini dia gemuk lah. Macam-macam. Kita kutuk kawan tu. Bukan kutuk dia peleceh. Dia lain. Kutuk ni lain. Dia Yaskhar ni, macam mana cakap? Kita tengok orang tu, kita buat gelak. Kita rasa lucu. Macam tu lah. Orang kita, bahasa mudah dia peleceh lah. Bahasa mudah dia. Kita rasa benda tu jadi lucu. Benda tu mungkin pada kita tak mencapai standard mungkin lah. Macam orang kata dia macam tu, orang tak buat bini lah contohnya kan. Kita peleceh kawan tu. Dulu kat sekolah mungkin kawan tu hebat pada kita kat sekolah. Main-main dah apa nama ni, dah dewasa ni, dah berkejaya ni. Kita tengok kawan kita tu tak maju ataupun tak hebat terang mana pada pandangan kita, pada penilaian kita. Jadi kita buat gelak, jadi bahan gelak. So Yaskhar ni banyak cara. Peleceh ni banyak cara. Antaranya ialah kita gelak-gelak tadi. Kita gelak-gelak tadi. Lagi. Sebab tu kalau ada 3 orang dalam kawan kita, jangan duk sembang 2 orang. Ni kawan 3-4 orang, kita main bisik 2 orang. Itu gelak-gelak. Terasa kawan kita, pasal apa nak gelak-gelak? Kutuk aku ke? Sebab tu tak boleh. Ya, nak cakap lagi 2 orang kita tu pergi cakap tempat lain. Ni dalam majlis, dalam mesyuarat contohnya. Kita duk bisik 2 orang, itu gelak-gelak. Nak gelak pasal apa? Isu apa? Apa yang seronok? Kawan kita terasa, dia ni gelak cadangan aku tak bernas ke macam mana ke? Tu. Sebab tu sama AJK masjid pun boleh berkelahi. Bukan sini bang, tempat lain. Bukan masjid sini, masjid tempat lain. Al-Ustaz. Saya cakap ni betul bang, kampung saya tu Tok Imam bertumbuk. Nak malu kampung sendiri. Buat malu, buat peleceh kampung sendiri. Nak cerita benda betul. Sama Tok Imam bertumbuk dalam masjid. Mujok saya tak ada. Kalau ada aku tabuh dua-dua sekali. Geram.
Baru masuk paper, ustaz tumbuk 2 orang imam, baru masuk paper, baru best, muka depan lagi. Inilah punca dah. Jadi ahli agama, ahli masjid, ahli surau, tapi tak beramal dengan amalan agama kita. Bukankah Islam tu suruh bersaudara, suruh kasih mengasihi sesama, tambah pula kita tu ahli masjid pula. Kalau geng kutu berhak bergaduh tu tak heran. Ya, jumpa kat pub naik kelab bergaduh perempuan kebret, okeylah, logik lah. Ni sama tu imam bertumbuk dalam masjid, kan tak comel, wuduh benar ke apa. Jadi gitulah. Punca dia inilah antara punca dia. Yaskhar qawmun min qawmin. Pertamanya antaranya jadi bahan gelak. Kita gelak-gelak kawan kita. Kawan kita main, kita gelak-gelak. Terasa dia, pasal apa nak gelak kat aku? Apa punca? Yang kedua, bahasa sindiran. Sindiran kan kita peleceh. Contohlah, kawan tu baru nak main masjid, minta maaf lah, banyak berlaku kes-kes macam ni. Kadang-kadang ada kawan kita umur 60 baru main masjid, baru nak pijak tangga masjid, baru aqil baligh. Istilah tok guru saya dulu, baru aqil baligh. Pencin baru aqil baligh. Dulu haram tak main semayang masjid. Mungkinlah ada semayang kat rumah, kita sangka baiklah. Jadi kita tengok kawan kita tu, kita kenal. Jiran kita ke, orang kampung kita ke. Tuk-tuk baru nampak first time kat masjid. Kita ni ahli masjid dah, alhamdulillah. Kita dah gelak-gelak. Kita buat kelui kawan-kawan kita. Ai, ada kawan kita baru kenal tengah masjid, nampak? Biasa tak, Pak? Biasa. Benda ni biasa. Kita duduk kelui kawan-kawan kita. Ai, ada kawan kita baru kenal tengah masjid, nampak? Lagi best, ada kawan kita baru akil balik, nampak? Lagi best, ada kawan kita baru Islam, nampak? Lagi best. Mana selama hari ni kafir, kita kata dia kawan tu bukan Islam. Baru lah jadi orang Islam. Macam-macam. Hatta di kalangan yang kita mengaku pejuang Islam ni. Hatta di kalangan kita ustaz-ustaz, selalu ayat tu keluar. Mentang-mentanglah kita tu orang yang istiqamah, ya, kita tu rajin main usrah ke, main program ke, ya, ada kawan yang main sekala, kita duk peleceh dia. Kan, kemudian kita duk perli-perli pula. Ini perli lah, macam perli lah. Yaskhar ni macam perli, sama ada dengan gelak tadi ataupun dengan kata-kata. Jadi ada kawan-kawan kita yang baru nak main masjid langsung belah. Dengan sebab mulut kita tadi, kawan kita tadi yang alhamdulillah baru nak masuk masjid tadi, dengan sebab tu kawan kita belah. Kecil hati dia. Inilah sikap orang-orang masjid. Sifat pak-pak lebay, ustaz-ustaz. Kita tidak mencermin yang kita tu orang agama. Yang ni antara sebab. Antara, bukanlah semua, antara sebab. Saya lah pengalaman lah, adalah orang main cerita. Dia baru masuk masjid tu, ialah lambat sikit lah kot, nak masuk bilik air sebagainya. Oh, mai tu imam tu jakoh macam tu. Apa kan? Belah utara pula kan. Utara ni. Saya kata biasalah belah utara ni cakap macam tu. Mana biasa, dia kata aku bukan orang sini. Tu. Apa salah cakap elok? Kalau abang-abang lah, adik-adik lah, ni jalan ni salah ni kot nu. Cakap elok, apa salahnya? Dan yang paling kita tak perasan, orang parit kata unsedorable. Orang parit kata unsedorable. Yang kita tak sedar benda tu laku. Apa dia? Dengan memek muka. Sebab tu Tuhan kata wala tusair khaddaka linnas. Kita
tengok orang kita bagi pipi. Kita tengok orang tu dengan nada, dengan bentuk wajah peleceh kawan. Tengok atas bawah kawan. Kan? Kawan nak main beli baju, contohnya kita jadi salesman ke sales girl kat kedai ke. Tengok kawan tu koman je rupa dia, kita tengok atas bawah. Ni sikap kita. Kan? Ada duit tak ada duit orang ni nak main beli. Apa salah kita layan elok, mana tahu dia ada duit. Ada setengah orang dia macam tu. Macam orang susah ya, tapi duit banyak. Yang ramai yang dalam dunia ni, terutama orang Melayu ni, banyak gaya banyak duit, tapi tak ada duit pun. Itu yang sebenarnya. Kan? Jadi kita jadi ahli perniagaan. Jadi sebab tu kadang kita berniaga orang tak main kedai. Mulut kita, cara kita tu. Saya lah, bila saya pergi kedai orang Melayu kadang-kadang panggil pak cik. Kita main kedai runcit pula, tengok belakang. Nu. Ada belakang kot. Macam tu lah. Saya lah pernah berurusan dengan satu bank, HSBC, Hong Kong and Shanghai Bank, world class punya bank. Jadi saya pun tak pernah nak masuk pun bank macam tu sebab tak ada, tapi sebab ada urusan, ada ipar belajar di Jordan masa tu. Jadi saya terpaksa buat satu-satunya bank yang ada kerjasama dengan bank di Jordan masa tu, HSBC. Bank lain tak ada. Jadi saya pun masuk, try di taping masa tu. Taping ada, Kuala mana ada, pergi taping. Masuk je pintu tu, mainlah amoy seorang. Kita pula kan, main amoy comel pula. Ya encik, ada apa? Minta maaf lah kalau kita masuk bank orang Melayu, minta maaf saya cakap terang. Ada orang sambut macam tu? Tak, saya tanya tuan-tuan. Ada? Rasa ada. Nohin dia ni pun. Tak. Saya baru masuk lah. Baru nak cengak bangok mana nak pergi kan. Mai satu budak amai, "Cik, ada urusan apa?" "Oh, saya nak ni adik saya ni." Okey, sila duduk. Minta IC. Kita mai duduk minta IC. Dia pun pergi kaunter tu. "Okey, encik." Dia pun tekan pin nombor, ambil nombor. "Encik tunggu sekejap, nanti kita pergi kaunter." Saya rasa tak sampai setengah jam kot urusan. Bijak. Kita pun rasa comfortable. Rasa selesa je kan. Kita mari orang layan macam tu kan. Pergi dapat kad pula. Dapat. Dia pula pergi. "Okey encik, mari ikut saya." Pergi ke ATM. Dia pula tolong tukar. "Okey encik, jadi tukar." Ada satu bank, tak sebut lah bank mana, saya marah dia pula. Katanya orang Islam punya lah bank tu kan. Saya hilang kad. Dah lah tunggu satu hari. Masuk cengak bangok satu hari. Nak pergi jumpa siapa pun tak tahu. Sudah bila dapat pula kad, encik pergi sana buat tukar pin sendiri. Macam nak buat, kita pun cengak bangok tak kerti. Buat sendiri, ada itu panduan, ada pergi buat sendiri. Saya kata patutlah kan. Yang walaupun bukan Islam, kapiak, memang dia makan babi, memang dia makan haram, tapi dia gunakan budi bahasa, sebab tu dia maju. Kita walaupun Islam, akidah kita betul-betul, tapi cara hidup kita tu tak menggambarkan kita tu orang Islam. Sebab tu kita tak maju. That's why kita duk heran lah anak kita duk minum air jampi 4 tempayan lah, tapi tak dapat 8A SPM. Tak dapat 8A SPM. Anak Cina makan babi 8A. Pasal apa ustaz? Ya lah. Anak Cina dia makan babi tapi baca buku kuat, study kuat, hafal kitab. Anak kita minum air jampi betul, tapi buku haram tak baca, nak dapat 8A apa? Ni cara kita nilai hidup dengan cara yang salah. Sebab tu masalah. La yaskhar qaumun min qaumin. Jadi sama ada kita hina ataupun peleceh kawan kita dengan cara mulut,
dengan cara ketawa, dengan cara body language saya sebut tadi, kita tengok kawan kita tu dengan nada menyindir, itu tidak sepatut berlaku. Asal bahkan Tuhan jawab ayyakunu khairam minhum, boleh jadi yang kita peleceh tu, yang kita pandang koman tu, mungkin dia lebih baik daripada kita. Macam yang Nabi sebut saya kata tadi tu. Nabi tegur para sahabat tadi, nampak je badan dia kecil tu, tapi pada Allah Ta'ala cukup besar nilai. Sebab tu saya lah pengalaman saya duduk di Mesir 6 tahun, saya jumpa ramai tutup guru. Sebab tu saya tak pandai peleceh korang. Saya tahu ni, saya jumpa lah, tak dapat je tu guru pun kan, naik gerek buruk ya, baju pun ya Allah kan, baju kita rasa Pak Gad kita lagi comel baju pada baju dia orang. Nampak ya Allah. Tapi rupa alim sungguh, mai duk sembang kita, sembang kitab. Kitab tu, kitab ni. Hafal kitab depan belakang. Kita sembang duk pondok 8 tahun, haram tak hafal kitab pun, sembang. Duk Mesir 7-8 tahun jadi unta. Tak ada apa. Sembang kemas, jalan tegak. Kan? Sembang kemas ha. Balik Mesir, balik Jordan, kemas. Imam Syafi'i tak betul. Kita je betul. Salah. Sembang kemas. Tapi ilmu tak tahu mana pun, sembang dia kemas. Sebab saya berdepan dengan orang macam ni. Saya pernah mengaji satu kitab tafsir Qurtubi dengan seorang syekh di Mesir. Buta, duduk kampung, rumah pun ya Allah ya Rabbi. Ya. Rasa rumah kampung kita paling miskin di Kuala pun lagi comel daripada rumah dia apa. Rasa macam tu. Kan? Nampak biasa je orang dah. Tapi tafsir Qurtubi tu dalam kepala bang. Kitab tu dalam kepala. Pasal apa saya kata itu? Kami baca depan dia, bawa kitab, baca depan dia, celik biji mata, dia buta, dia pembetul. Dia tukang pembetul. Tuan-tuan bayang. Kita baca kitab, celik baca kitab, dia buta, dengar kita baca, dia tukang betul. Salah tu. Macam ni baca. Oh, mak orang tua ni silap bunyi perkataan pun dia ingat. Maknanya kitab tu dalam kepala. Saya tanya tuan-tuan, siapa hafal tafsir Qurtubi? Angkat tangan. Tafsir Qurtubi tak banyak mana, 10 jilid. Cetak hak paling common ke Mesir tu, Darussalam tu 10 jilid yang saya beli tu, murah sekali. Kalau cetak hak Jotak Lubnan tu mau 12-14 jilid. Siapa hafal? Angkat tangan. Tafsir jalan lain pun haram tak hafal. Betul saya kata hafal, mengaji pun tak habis. Baru baca 2 baris jalan ngepok. Tengok orang lain tu jahil, dia kan, tu ahli bid'ah, peleceh orang cukup best. Pasal apa kita rasa, pasal apa kita suka peleceh orang bang? Memang tak sebut lah ni, kita tengok ayat lain dalam hadis lain. Kenapa kita suka peleceh orang? Kita pandang orang lain komam lagi, sebab kita rasa kita hebat. Kalau dari segi ilmu kita rasa kita alim lah. Kalau dari segi kemewahan dunia kita rasa kita kaya pada orang tu lah. Kalau dari segi fizikal kita rasa kita lebih sempurna pada orang tu lah. Kalau dari segi wajah pula kita rasa kita lebih handsome lah. Macam tu lah. Yalah, kita nak compare dengan Bangla, memanglah kita cerah sikit. Bang. Kita nak compare dengan Negro, memanglah hidung kita mancung sikit. Negro hidung la ilaha illallah. Itulah. Cuba compare dengan Turki ke, dengan Mak Saleh ke hidung kita macam. Sebab tu jangan kita nak peleceh orang. Boleh jadi yang kita duk peleceh itu lebih baik. Wala nisa'um min nisa'i. Orang perempuan pun sama. Perintah tu bukan setakat orang lelaki ya, perempuan pun sama. Perempuan peleceh cara perempuan lah. Kalau orang lelaki dia duk bangga cara orang lelaki lah, pangkat ke, reta ke. Perempuan pula biasalah. Comel tak comel gebu tak gebu lah, cun tak cun lah, hot tak hot lah, istilah orang ini. Padu istilah orang ni. Tengok kawan tu, tu baru anak 2, badan dah macam tu gelak, jumpa gelak. Wala talmizu anfusakum. Kita cuba berhenti sebelum naik matahari. Sebab kita start lambat.
Naik matahari 7.20 insya-Allah 7.20. Panjang. Dan yang menarik tuan-tuan, ayat tu satu ayat. Punya panjang tu satu ayat. Menunjukkan bahawa kesepaduan larangan tu tadi. Tadi Tuhan kata jangan duk peleceh. Kemudian wala talmizu anfusakum. Jangan kutuk hina. Tadi peleceh gitunya, tak derek sangat. Ni derek terus. Depan-depan ni sound. Ha, ni bila nak cerdik? Duk bodoh macam tu. Tu dia. La ilaha illallah. Duk kutuk kawan, duk gemuk. Ha, ni bila nak gemuk oleh semua Muslim lah. Duk gemuk lagi seorang siapa. Gemuk ni kalau orang Melayu bang. Kalau orang Arab, dia peleceh hak kurus. Sebab tu macam saya duduk di Mesir tu seronok. Seronok. Arab duduk puji. Macam ni. Dia tengok badan kita besar. Okay. Tengok kawan-kawan kita hak kurus pula. Tu apa kurus rin. Dia kalau kurus pula dia peleceh. Kita kalau gemuk dia jadi bahan. Sana tak. Sebab tu orang Arab kalau menikah kena bagi bini gemuk. Kalau bini kurus, aib. Pasal apa? Tak cukup makan. Sebab tu tuan tengok mama Arab. Tu dia. Boleh tahan lah. Pintu bas pun tak muat kadang-kadang. Tu dia minta kata. Tu bayar. Pasal apa? Dia punya slogan dia, kalau kahwin kena bagi gemuk bini. Kalau Melayu pula, orang jantan kena gemuk kalau kahwin. Pasal apa? Bini pandai masak. Kalau lelaki tak gemuk-gemuk, dukuh kering, merah juga, bini tak pandai masak. Tu cara. Kan? Jadi, wala talmizu anfusakum, janganlah kamu mengutuk, menghina. Mengutuklah. Anfusakum. Tuhan sebut anfusakum situ. Diri-diri kamu. Tuhan nak cerita bahawa kita orang Islam ni, walaupun dia tu dia, kita tu kita, tapi dia dengan kita tu sama. Banyak ayat Quran yang macam tu. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kamu di kalangan kamu. Pasal apa makan harta kamu di kalangan kamu? Maksudnya walaupun duit dia tu nampak macam duit dia, tapi kita makan dia tu macam makan haram sama. Macam tu lah. Benda yang macam mana kita tak mau ambil harta dia cara haram, macam tu dia tak boleh ambil kita cara haram. Nak cerita macam tu ayat Quran. Ketinggian balarah ni begitu. Mana Quran nak bagi tahu pada kita, ya kita ni bersaudara. Sama standard. Mai pada tu Adam, Nabi kita sama, Quran kita sama, Tuhan kita sama. Kalau Hanun Dewa tu lain, dia Tok Kong tu lain-lain. Brahmin sembah Brahma, yang Vaishnava sembah Vishnu, lain. Dia kalau sembang tu, kalau kita habis sangat sembang mazhabnya, habis sangat lah. Hanafi macam mana, macam Hanafi macam ni baru nak sembahyang subuh. Hanafi tuan-tuan ni baru nak sembahyang subuh, pukul 7 dia baru sembahyang. Boleh tahan lah. Jangan pelik. Macam asak, kita asak pukul apa? 4.40 macam tu. Ada 5.30 baru sembahyang asak. Jangan pelik. Dia fahaman dia macam tu. Kita tak rasa pelik bagi kita, oh Hanafi tak apa. Kan? Tapi kalau pokok Hindu ni, dia jumpa sembang, sembah Tuhan siapa? Boleh pilih-pilih. Tu dan cerita. Kita ada, Tuhan kita satu. Satu-satunya agama dunia ni yang menyembah mutlak satu, Islam. Mutlak satu, Islam. Satu-satunya agama yang menyuruh perpaduan secara mutlak, Islam. Segi ukhuwah Islamiyah secara umumnya, jirannya, adik-beradiknya, laki bininya, tambah jiran pula. Jiran tu pula sama Islam pula, adik-beradik pula, geng masjid pula.
lagi kena jaga. Sama-sama AJK masjid pula, lagi kena jaga. Sama-sama satu pejabat pula, lagi kena jaga. Ni tak, kita anggap kita satu pejabat tu sebagai pesaing. Orang main baru tempat kita kerja, kita kutuk. Ni budak takti ni. Kalau kita pergi masjid pula, main orang baru lah, kita kutuk lah. Ni bengong ni, apa pun tak ada ilmu. Tu macam-macam lah. Macam-macam. Wala tanabazu bil alqab. Jangan duk bubuh gelo-gelo. Gelo macam mana? Gelo yang tak baik. Kalau gelo baik tak apa, macam saya sebut Al-Fadhil, Tuan Guru. Kadang saya panggil orang saya nampak berumur, saya panggil haji. Kadang ada mai jumpa, cakap saya, Ustaz, saya tak haji. Kan? Ada banyak jumpa saya tu, Ustaz, saya tak haji. Tak apa, insya-Allah saya doa akan jadi haji cepat, insya-Allah. Orang pun suka, kan? Panggil orang kaya ke, kan? Panggil abang handsome ke, kawan pun senyum ke, kan? Tengah-tengah gaut pun senyum. Ini tengok kawan dah gaut, oi rengkat, panggil rengkat sama Allah lah. Panggil abang handsome ke, walaupun member tak apa handsome, senyum dia. Tu. Sebab tu dalam Islam ni gelo dengan baik itu bagus. Jangan terlampau realiti sangat. Mentang-mentang lah kawan kita tu gemuk, oi badak panggil. Astaghfirullahalazim. Kan? Gelo-gelo yang tak baik itu sangat Islam tak mau. Sebab apa? Membawa kepada perkelahian. Lain kalau dia sendiri gelo dari dia macam tu. Saya memang macam ni lah. Saya ni nama saya Haji Mat, tapi orang memang panggil apa nama Mat Petai. Tak apa. Contoh, dia pasal jual petai, panggil Mat Petai. Tu pun kena tanya agak dulu. Abang, kalau saya panggil Mat Petai okey? Okey, memang orang kampung saya memang panggil Mat Petai, senang. Sebab mat ni ramai dia kata. Tak apa. Dia taklah uduh sangat pun Mat Petai. Panggil Mat Bewok, uduh pula. Kan? Mentang-mentang dia jual bewok. La ilaha illallah. Ni cerita orang kampung macam-macam. Macam-macam. Kan? Saya kadang balik perempuan mentor ni, kadang balik malam-malam. Duk tengok orang duk nyuluh tepi-tepi parit, tepi apa. Datang apa dia suluh. Balik tanya apa mentor. Depa buat apa tepi-tepi parit duk suluh terus lek. Cari apa lagi? Cari apa? Cari katak. La ilaha illallah. Cari katak buat apa? Jual. Patut anak kat sekolah melompat dia tak terhenti. Ditangkap katak, rupanya katak ni mahal rupanya. Dia katak hijau, katak apa dia panggil, aku pun tak tahu kan, tepi-tepi parit tu. Dah kita ni mungkin payah nak cari, dah kampung banyak. Mahal rupanya, Cina cukup mau. Jual. Apa hukum Ustaz? Haram. Haram. Tetap haram, tidak ada alasan. Cari benda lain, banyak boleh. Bela ayam, itik kambing, rebau lembu, banyak benda boleh buat. Ya, apa masalah? Yang baru ni keluar TV, orang Kelantan pergi tangkap belalang, boleh Boleh ya. Kan? Siap buat rendah pedas, lalu tak lalu tu pempa punya pasal. Saya tak makan. Saya tu asal kata belalang, ketam pun tak lalu. Nanti pi tuan-tuan tunjuk ketam mahal, tak makan. Bukan pasal pantang pun tak, memang tak makan. Si kena dah bagi. Jadi gelar dengan baik, walaupun dia tak digelar gitu, kita mulakan, itu bagus. Membawa sunnah yang baik, itu kata sunnah yang baik. Kita mula panggil dia dengan nama yang baik. Sebab tu kita sendiri pun gelarkan diri kita dengan nama yang baik-baik. Kita sendiri namakan anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Kita sendiri panggil anak kita, panggil orang rumah kita dengan nama yang baik-baik. Mentang-mentang lah bini kita tu gelap, oi arang panggil bini arang. Astaghfirullahalazim. Yang bukan ke bini hang juga, hang yang nikah dulu.
Ya dulu nampak hitam-hitam pun, yalah bila bercinta ni orang kata tak kenal betul kecap betul cuka. Tu lah. Jadi Islam menyuruh, melarang dalam masa sama, melarang menggelar yang tak baik. Dalam masa sama juga Islam menyuruh kita panggil nama baik. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sedangkan kita dah Islam, dah iman. Kenapa kita nak cemari Islam dan iman itu dengan perbuatan yang tidak baik? Kawan kita tu Islam dah, iman dah. Pak dia buh nama baik-baik dah. Abdul Rahman, Abdul Rahim. Sebab tu elok sunnah kita panggil nama kawan kita nama penuh. Muhammad, panggil Muhammad. Panggil Mat untuk orang Melayu. Jalaluddin nama kawan, panggil Din lah. Tu gagah gila, ada makna lagi. Muhammad panggil Mat. Mat ada dua, sama ada mim dal panjang, Mat. Kalau mim ta mati langsung. Tu panggil Mamat lah, lagi best. Mamat tu memang mati. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mamat mati. Tu elok. Tu. Jadi elok kita panggil nama penuh. Start pada hari ni kak. Kalau anak-anak kita tu ada kita panggil nama tak baik, kita panggil nama baik. Mudah-mudahan benda itu menambahkan lagi kasih sayang sama kita dan menjauhkan kita daripada permusuhan sesama Islam, insya-Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma nawwir qulubana بنور هدايتك كما نطر الأرض بنور شمسك أرحم الراحمين. اللهم إن الحق حقا وارزقنا اتباعه وإن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بلغنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.